Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh. Asas usulul fiqh, yang mana pengajian kita pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan mengenai dengan tajuk seperti mana di atas ni. Tuan-tuan lihat, manahijul bahsi wa ta'lif fi usulil fiqh. Okey? Manahijul bahsi wa ta'lif fi usulil fiqh, iaitu manhaj, cara, perbahasan dan juga penulisan ulama-ulama dalam usulul fiqh. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum ni kita dah belajar, kalau tuan-tuan masih ingat, yang pertama kita dah belajar definisi ta'rif usulul fiqh dan juga ta'rif fiqh. Kemudian keistimewaan pengajian usulul fiqh. Sebab apa kita perlu belajar usulul fiqh? Apa kaitan ilmu usulul fiqh dengan fiqh? Apakah kaitan ilmu usulul fiqh dengan ilmu-ilmu yang lain? Okey. Kemudian kita bincangkan mengenai apa yang berlaku usulul fiqh pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in dan juga pada zaman tabi'at tabi'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari ini kita akan tengok manahijul bahsi wa ta'lif dalam usulul fiqh. Tuan-tuan, selepas mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengarang kitab Ar-Risalah, kitab yang pertama dalam usulul fiqh, selepas daripada itu datanglah satu ulama demi satu ulama, mereka mengarang kitab usulul fiqh. Manhaj mereka, cara mereka mengarang, menulis, berbeza di antara satu pengarang dengan pengarang yang lain dalam maddah ataupun subjek usulul fiqh. Mungkin kita dapat bahagikan di sini, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, manhaj al-usuliyun, manhaj al-usuliyin, iaitu cara ulama-ulama usul dalam perbahasan usulul fiqh, dalam penulisan usulul fiqh. Secara umumnya kita dapat bahagikan kepada dua. Yang pertama dipanggil at-turuq wal manahij ar-ra'isiyah, iaitu manhaj yang utama, iaitu jalan-jalan ataupun cara-cara yang mana kebanyakan ulama usulul fiqh menggunakan cara ini. Ini cara yang paling masyhur dan juga kewujudannya lebih lama. Mana benda, cara kaedah ini ulama-ulama dulu dah pakai. Dan inilah cara yang paling masyhur dan ulama-ulama, kebanyakan ulama usulul fiqh mengaplikasikan cara ni. Okey. Dan cara ini adalah cara ulama-ulama usul di kalangan tariqah, di kalangan ulama-ulama Syafi'i, ulama Hanafi dan juga ulama-ulama mutaakhirin. Okey. Ini adalah kita panggil manahij ar-ra'isiyah. Satu lagi dipanggil sebagai manahij al-far'iyah. Manahij al-far'iyah iaitu jalan ataupun cara yang kurang masyhur berbanding cara yang pertama, dan kewujudannya pun kita panggil tidak selama kewujudan yang cara yang pertama. Okey. Kemudian ulama-ulama usul yang mengaplikasikan cara ini adalah ulama-ulama daripada Al-Zahiriyah, ulama-ulama Al-Zahiri dan juga Asy-Syatibi dan juga Al-Mu'asirin, iaitu ulama kontemporari. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang manhaj yang utama, dia ada dua. Satu dipanggil apa? Dipanggil sebagai manhaj, okey, al-manhaj ar-ra'isiyah. Satu lagi dipanggil al-manhaj al-far'iyah. Siapa yang menggunakan aplikasi ini? Syatibi,
bukan Syatibi, Syafi'i dan juga Maliki, okey, dan juga ulama mutaakhirin. 3 ulama mutaakhirin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipanggil Maliki, dipanggil Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi. Tariq Al-Far'iyah ini cara siapa? Cara Al-Zahiri, cara siapa lagi? Cara Asy-Syatibi, Syatibi, kemudian Al-Mu'asirin. Okey, mereka mengaplikasikan cara ni. Nanti kita akan bincang cara panjang lebar insya-Allah mengenai dengan dua perkara ini, al-manhaj ar-ra'isiyah, al-manhaj al-far'iyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus melihat kepada perbincangan yang pertama, al-manahij ataupun al-manhaj, bukan manhaj kalau manhaj ar-ra'isi, okey, jadi al-manahij ar-ra'isiyah. Kalau manhaj ar-ra'isi tak ada ta marbutah. Okey, al-far'i, tapi di sini apa? Al-manahij. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh nampak Okey. Kita lihat yang pertamanya, kebanyakan ulama-ulama usul, ulama-ulama usul, mereka menggunakan, mengaplikasikan 3 turuq ar-ra'isiyah. Okey, dalam perbahasan mereka dalam ilmu usulul fiqh, okey, dan juga dalam karangan mereka, penulisan mereka. Turuq ataupun cara-cara ini iaitu cara at-tariqah asy-syafi'iyah, al-hanafiyah dan juga al-mutaakhirin. Okey, okey tuan-tuan, kita lihat mafhum tariqah asy-syafi'iyah. Kita nak highlightkan di sini asy-syafi'iyah, manhaj ar-ra'isiyah. Okey, sebab apa dipanggil sebagai tariqah asy-syafi'iyah dalam manhaj ar-ra'isiyah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, telah cenderung kepada cara ini oleh ulama-ulama Syafi'i. Cara apa? Cara al-manahij ar-ra'isiyah ni. Dan juga ulama ilmu kalam, dalam ulama tauhid, ulama apa? Usuluddin. Mereka cenderung menggunakan kaedah al-manahij ar-ra'isiyah. Apa dia? Nanti kita akan bincang. Seperti itulah ulama-ulama Maliki, ulama dalam mazhab Malik, dalam ulama dalam mazhab Malik, ulama dalam mazhab Hanabilah, mereka dalam mazhab Hanbali, mereka menggunakan kaedah ini, al-manhaj ar-ra'isiyah. Sebab itu dinamakan tariqah, dinamakan apa ini? Tariqah apa? Cara apa? Cara jumhur, majoriti ulama mengaplikasikan cara ni. Okey, al-jumhur. Kemudian dinamakan tariqah ini adalah tariqah asy-syafi'iyah. Padahal mazhab dalam ulama Maliki pun mengguna, ulama Hanbali mengguna juga. Tapi sebab apa dipanggil tariqah? Aplikasi ini dipanggil sebagai aplikasi asy-syafi'iyah. Kerana apa? Kerana kebanyakan di kalangan mereka, ulama-ulama usul yang menggunakan al-manahij ar-ra'isiyah, terdiri di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Dan yang keduanya, sebab apa dinamakan at-tariqah asy-syafi'iyah dalam manahij ar-ra'isiyah ini? Yang keduanya, kerana dinisbahkan kepada Imam Syafi'i yang meletakkan ilmu usulul fiqh dengan cara ini, maka mereka menyatakan inilah tariqah asy-syafi'iyah. Okey, nisbah al-manahij ar-ra'isiyah dengan ilmu usulul fiqh seolah-olah seperti sebagai kepala. Dinamakan tariqah ini bukan sekadar tariqah asy-syafi'iyah, dinamakan juga sebagai tariqah al-mutakallimin.
Sebab apa? Al-mutakallimin, mutakallim adalah ulama-ulama kalam, ulama usuluddin. Sebab apa? Kerana mereka juga mengambil bahagian kebanyakan di kalangan ulama-ulama ilmu kalam. Mereka juga menggunakan, mengaplikasikan al-manahij ar-ra'isiyah. Tidak kiralah ulama kalam terdiri daripada Asy'ariyah ataupun terdiri daripada Mu'tazilah, mereka akan menggunakan kaidah usul ini al-manahij ar-ra'isiyah. Okey. Al-Asy'ariyah tu siapa? Al-Mu'tazilah tu siapa? Tuan-tuan, Al-Asy'ariyah ini nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Pengikut dia dipanggil Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia awal-awal kehidupannya dulu, dia adalah antara memakai jubah Mu'tazilah. Dia antara pegangan kuat. Dia adalah pegangan kuat Abu Hasan Al-Asy'ari pada awal-awalnya apa dia? Mu'tazili, iaitu orang Mu'tazilah. Berpegangan dengan Mu'tazilah. Sebab apa dia berpegangan dengan Mu'tazilah? Kerana dia adalah anak murid kepada siapa? Kepada Syekh Al-Mu'tazilah pada ketika itu, iaitu Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai. Jadi bila mana guru dia adalah Mu'tazilah, Abu Hasan Al-Asy'ari anak murid dia jadi Mu'tazilah juga. Kemudian dia telah keluar daripada mazhab Mu'tazilah selepas mana diberi petunjuk kepada dia, ditunjukkan kepada dia aqwalul fuqaha, iaitu pendapat-pendapat ulama fiqh dan juga al-muhaddithin, dan juga pendapat-pendapat ulama-ulama hadis. Dia ini Abul Hasan Al-Asy'ari, dia adalah siapa? Syafi'i, ulama bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Sebab apa Al-Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah menggunakan Al-Manahij Ar-Ra'isiyah? Sebab apa? Kerana sesuailah kecenderungan mereka, kecenderungan akal. Muyuluhum al-aqliyah wa turuquhum an-nadhari wal istidlal. Cara mereka tu secara teori, dan mengambil cara mereka adalah an-nadhari, teori, kemudian mengambil istidlal, dalil daripada teori tersebut. Okey, mana menggunakan akal, teori dan juga mengambil dalil daripada teori tersebut. Kerana ini kita dapati pengajian mereka, pengajian ulama-ulama ilmu kalam tidak terbatas ke atas qawaid al-istinbat al-ahkam. Bukan pengajian ulama kalam, pengajian mengenai dengan ulama-ulama usul ini tidak terbatas kepada qawaid istinbat al-ahkam, kaedah-kaedah cara mengambil hukum. Tidak, bukan sekadar itu. Bahkan mereka membahaskan pada sebahagian masalah-masalah kalam, masail al-kalamiyah, masalah-masalah kalam, okey, aqliyah, yang menggunakan akal. Seumpama contoh masalah ismatul anbiya, masalah mengenai dengan terpeliharanya nabi-nabi daripada dosa sebelum mereka dilantik menjadi nabi. Sebelum nabi dilantik menjadi nabi, adakah maksum ataupun tidak? Itu juga dalam perbahasan manahij ar-ra'isiyah menggunakan cara ini. Okey. Kemudian akal adalah satu function yang kuat untuk mengetahui sesuatu tu tahsin ataupun taqbih. Dia menganggap benda tu buruk atau menganggap benda tu cantik. Tidak buruk. Dan sebahagian perbahasan mantiq dan juga al-falsafah. Okey. Dan mereka menggunakan juga kaedah menggunakan juga qadiyah nazariyah. Okey, kita panggil teori yang tidak terhasil ke atasnya amalan dan tiada kaitan dengan fiqh. Ulama kalam ni mereka membahaskan
bukan sekadar masalah ismatul anbiya, terpelihara nabi daripada dosa sebelum menjadi nabi, bahkan kadang-kadang ada isu-isu dari segi teorinya yang tidak ada kaitan dengan amalan, tidak ada kaitan dengan fiqh. Okey, seperti mana perbahasan mereka berbeza pendapat mengenai wajib mensyukuri al-mun'im. Wajib apa? Mensyukuri kepada si pemberi nikmat. Adakah yang demikian wajib mensyukuri si pemberi nikmat? Adakah wajib sebelum kedatangan syarak ataupun dia memang tidak wajib? Jadi itu perbahasanlah di kalangan ulama usul. Okey, kita lihat taqumu hadhihi at-tariqa, cara al-manahij ar-ra'isiyah ini dia ada beberapa keistimewaan. Antaranya, okey, apa dia? Tahqiqil qawaid al-usuliyah duna ta'assur bil furu' al-fiqhiyah. Dia adalah untuk merealisasikan kaedah usul. Kita nak buat satu kaedah usul, tak mengambil kira furu'-nya ada masalah ke boleh masuk dalam ni, tak boleh masuk dalam ni. Yang penting kita membincangkan mengenai dengan kaedah usul, tak terkesan langsung dengan masalah-masalah furu', masalah fiqh. Okey, sebab itu madrasah untuk manahij ar-ra'isiyah dipanggil madrasah apa? Madrasah an-nazariyah. Okey. Ataupun kita panggil dirasah an-nazariyah, pengajian secara teori. Dan banyak andaian al-iftiradat. Okey. Dan banyak perbahasan yang panjang lebar dalam bab al-manahij ar-ra'isiyah. Tidak disebutkan di dalamnya furu'. Dalamnya tak sebut apa masalah furu', melainkan dengan kadar menjelaskan kaedah tersebut. Al-manahij ar-ra'isiyah dia tak bincang tentang masalah fiqh, bincang tentang kaedah usul. Kalau dia sebut masalah fiqh yang untuk menjelaskan kaedah ini sahaja. Okey. Sebab apa tak bincangkan masalah fiqh, membincangkan masalah usul? Kerana yang meletakkan, yang mengasaskan mazhab usuli, mazhab usul ini adalah Imam Syafi'i sebelum dia membuat masalah fiqh. Sebelum dia mengandaikan masalah fiqh, dia membuat al-manahij ar-ra'isiyah, iaitu mendisiplinkan ilmu kaedah dalam ataupun dawabit dalam ilmu usulul fiqh. Okey. Kemudian selepas dah siap usulul fiqh, dia menjelaskan ittijah, kecenderungan dia, dan juga cara pembawakan dia dalam masalah-masalah yang berbeza. Okey. Maknanya dah siap semua kaedah usul, datang masalah furu', masalah fiqh, maka di manakah masalah nak diletakkan? Adakah dalam A, kaedah B ataupun C? Okey. Kaedah usuliyah hakimah 'ala al-furu' al-fiqhiyah, falamma kanat al-qawaid al-usuliyah ja'at awwalan. Iaitu kaedah usuliyah adalah sebagai hakim ke atas furu', ke atas fiqh. Dia menjadi hakim penentu, memutuskan. Apabila kaedah usul datang dulu, okey, maka kaedah ini dipanggil sebagai kaedah usul, dipanggil sebagai hakim ke atas masalah-masalah fiqh. Sama ada kaedah usul ini bertepatan dengan furu' masalah fiqh ataupun tidak. Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat lagi tariqah Syafi'iyah ini dalam manahij ar-ra'isiyah dalam mengeluarkan hukum, mengeluarkan kaedah usul. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tariqah ba'idah
anil intima' ila ayyi mazhab lamma kanat al-qawa'id al-usuliyah al-mustaqillah anil furu' al-fiqhiyah. Dia akan jadi cara yang sangat jauh untuk diangkat kepada mana-mana mazhab apabila kaedah usul dimustaqilkan, diletakkan asing daripada masalah fiqh. Okey, masalah usul diletak asing, masalah fiqh letak asing, tak ada kena-mengena. Jadi itu satu kita panggil tariqah ba'idah, cara pendekatan yang sangat jauh. Dia tak jadi dekat dari jauh. Okey, tariqah ini, cara ini sebenarnya cara yang sangat jauh daripada untuk mengangkat mana-mana mazhab daripada mazhab-mazhab fiqh. Sebab itu ulama-ulama usul mengasaskan, meletakkan at-tariqah al-qawa'id al-usuliyah, letakkan kaedah, cara kaedah usul dahulu. Kemudian baru datang masalah fiqh, dan tak dapat dipisahkan. Bila sebut tentang kaedah usul, terus akan terlintas sepintas lalu masalah fiqh. Setiap mazhab datang untuk mentatbikkan, mengaplikasikan kaedah-kaedah usul ini yang mana berjalan bersama dengan pendapat mazhab mereka. Jadi kaedah-kaedah usul ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas cara ini, di atas cara manahij ar-ra'isiyah, laysat biqawaid khassah li mazhab muayyan. Dia bukan kata kaedah yang khusus bagi mazhab tertentu. Bahkan dia adalah daripada kaedah-kaedah yang berkongsi antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila sebut kaedah usulul fiqh, kaedah usulul fiqh, dia bukan kaedah ni, kaedah ini digunakan untuk mazhab Syafi'i, mazhab lain tak digunakan. Bukan, kadang-kadang tuan-tuan, tariqah, qawaid usuliyah, kaedah usul bukan untuk khusus kepada mazhab tertentu. Kadang-kadang dia berkongsi. Kaedah usul ni. Sebab itu tuan-tuan bila sebut tentang al-manahij ar-ra'isiyah, di sana ada pro dan kontra dia. Tapi yang paling penting yang tuan-tuan perlu tahu adalah akan wujudnya al-masail al-istithnaiyah, pengecualian daripada kaedah umum. Kerana ulama usul mereka asaskan dulu kaedah-kaedah usul sebelum mereka bawa datang tatbiqul amali, hukum-hukum fiqh mengenai dengan bab-bab fiqh pada furu' fiqhiyah, pada mukhtaliful mazahib, iaitu dalam mazhab yang berbeza. Maka tidak baliklah ulama-ulama usul dengan ulama fiqh ketika mentatbikkan, mengaplikasikan masalah fiqh di luar daripada kaedah-kaedah usul yang umum. Kerana ini kita katakan kebanyakan di kalangan ibarat ta'bir yang menunjukkan ke atas perkara ini, istasna minal qa'idah masail minha mas'alatul kaza wa kaza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang manahij ar-ra'isiyah, tuan-tuan perlu tahu apa manahij ar-ra'isiyah. Tengok boleh nampak Yang pertama, dia akan letak kaedah di sini. Qaedatul usul. Kaedah usul dulu. Kemudian ini yang pertama. Kemudian lepas dia barulah datang masalah-masalah fiqh. Dia panggil masalah far'iyah. Masalah far'iyah. Jadi masalah far'iyah di sini, ini boleh masuk kaedah ni, ni tak boleh masuk, ni tak boleh masuk, ni boleh masuk. Jadi ada macam-macam cabangan. Boleh nampak jelas? Itu perbezaan apa tu? Antara kita nak bagi tahu al-manahij al-ra'isiyah. Kemudian tuan-tuan, bila mana diletakkan kaedah usul nombor 1? Nombor 2 ni adalah kaedah masalah fiqh. Bila susunan begini, apa yang akan terjadi? Dia ada pro dan kontra. Antara yang mudahnya, bila banyak kaedah-kaedah usul, jadi mudah kita nak adaptasikan.
nak mengaplikasikan contohnya, oh ini masalah ni dalam kaedah ni, oh masalah ni dalam kaedah ni. Nampak tak? Jadi mudah. Cuma bila berlaku begini, akan banyak berlaku al-istisnaiyat, iaitu pengecualian-pengecualian. Contohnya kaedah ni menyebut seperti ini, maka masalah ini masuk di dalam kaedah ini, masalah ni masuk dalam kaedah ni, masalah ni masuk dalam kaedah ni. Cuma masalah ini dia tak sama, dia terkecuali daripada kaedah ini sebab sekian. Nampak? Dia banyak istisnaiyat. Okey. Dia berbeza dengan manahij al-far'iyah. Dia kurang al-istisnaiyat. Pengecualian itu kurang. Walaupun ada, tapi sikit sangat. Sebab cara dia berbeza dengan cara ni. Cara nombor 2, dia buat dulu masalah fiqh, masalah furu', masalah fiqhiyah. Kemudian barulah datang kaedah usul nombor 2. Okey. Kita lihat cara aplikasi tariqah syafi'iyah, iaitu menggunakan manhaj ar-ra'isiyah ini. Kita lihat contoh dia, bagaimana kaedah usul di atas tariqah syafi'iyah, yang mana kaedah usul menyebutkan al-aslu fil amr al-wujub. Asal pada fi'il amar itu adalah wajib. Maka ulama Syafi'i mereka sampaikan kepada kaedah ini dengan cara bitariqi an-nazar wa ta'ammul, dengan cara teori, lihat dan perhatikan. Kepada lihat teori, lihat dan perhatikan kepada perkara-perkara berikut. Apa dia ya? Yang pertama, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat yang pertama. Bila sebut tentang al-amru apa? Al-aslu fil amri al-wujub. Kita padam dulu ni, tengok. Dia sedikit rumit tentang manhaj. Inilah perbezaan supaya kita tak celaru. Kalau tak mana-mana manhaj kita main pegang aja. Okey? Yang pertama kita nak sebut al-aslu. Nampak fil amri, fi'il amar. Asal pada fi'il amar adalah lil wujub. Okey? Nampak asal dia apa? Lil al-wujub. Jadi khabar kepada al-aslu. Al-aslu fil amar adalah al-wujub. Okey, jelas. Kemudian kita lihat susunan-susunan ini yang menyebabkan keluarnya hukum, terkeluarnya kaedah ini. Macam mana terkeluarnya kaedah ini? Kita lihat yang pertama, dia sebut susunan al-amru. Nampak? Okey. Kemudian at-talabu. Tuan-tuan lihat. Nampak jelas? Kemudian yang ketiga al-ilzam. Okey. Tuan-tuan nampak bila al-amru, amar, yatadamman fihi, terkandung padanya at-talab. Bila sebut fi'il amar tu apa? Satu tuntutan, perintah, perintah. Bila sebut satu perintah ini sudah pasti menunjukkan kepada al-ilzam. Ilzam, wajib. Bila al-ilzam, dia menunjukkan kepada apa? Kepada al-wajib, al-wujub. Nampak dia berkait. Bila jadi wujub, jadilah keluar kaedah fiqh yang menunjukkan inilah kaedah fiqh atas al-muqaddimat, atas susunan al-munazzam, susunan ini, maka keluarlah kaedah fiqh yang menyatakan al-aslu fil amri al-wujub. Sebab apa? Bila sebut fi'il amar adalah untuk talab, tuntutan. Bila sebut talab itu adalah al-ilzam, memestikan. Bila sebut mesti dia ada satu kewajiban. Okey, nampak
Bila dah susunan tiga ini lengkap, maka keluarlah kaedah al-aslu fil amri al-wujub. Ini adalah al-manahij ar-ra'isiyah yang tuan-tuan perlu tahu. Kebanyakan ulama-ulama usul, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali menggunakan kaedah aplikasi ini. Jelas? Okey. Kemudian mereka kuatkan kaedah ini kaedah usul, mereka kuatkan dengan apa? Dengan dalil ataupun barahi, dengan dalil hujjah daripada Al-Quran. Wa aqimus solah. Mereka datangkan contoh. Apa dia mereka datangkan contoh? Wa aqimus solah. Nampak Baik, nampak jelas kamera? Okey, wa aqimus solah. Tuan-tuan nampak di sini? Bila sebut tentang aqimus solah, aqimu adalah fi'il amar. Okey? Bila fi'il amar, talaq ilzam adalah al-wujub. Okey. Bila keluarnya susunan ini, maka keluarnya kaedah usulul fiqh. Maka keluarnya kaedah usulul fiqh, mereka telah aplikasikan dalam ayat Al-Quran, wa aqimus solah. Aqim adalah aqama yuqimu iqamatan, aqimu iaitu fi'il amar. Okey. Sebab itu dalam masalah ini ulama semua sepakat menyata ijma', ijma' jatuh kepada ijma', iaitu sebulat suara di kalangan ulama menyatakan hukumnya wajib. Okey, sembahyang hukumnya wajib. Okey. Kemudian sekarang ini kita lihat pula perbahasan yang ketiga kita, perbahasan yang berikutnya, iaitu mengenai dengan kitab-kitab yang dikarang mengikut tariqah Syafi'iyah. Apa itu tariqah Syafi'iyah? Tariqah Syafi'iyah adalah al-manahij ar-ra'isiyah. Kita bincang yang ni dulu. Kalau sempat kita masuk yang nombor 2. Kalau tak sempat, habiskan. Tuan-tuan faham dulu apa itu al-manahij ar-ra'isiyah, iaitu pendapat jumhur. Majoriti di kalangan ulama mengaplikasikan perkara ni. Kita lihat kitab-kitab daripada al-manahij ar-ra'isiyah. Tuan-tuan kena faham. Apa tujuannya ni? Manhaj yang kita belajar pada hari ini. Setiap ulama usul, okey, mereka hanya memberi satu garis panduan kepada kita supaya kita tak selaru, oh ini usul mazhab, cara mazhab manhaj mana ni, ulama Hanafi ke Syafi'i ke apa. Okey, bila sebut tentang majority jumhur, majoriti di kalangan ulama usul terdiri daripada Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan juga Al-Malikiyah. Okey, itu majoriti jumhur. Sebab apa dipanggil tariqah Syafi'iyah? Sebab ulama Syafi'i kebanyakan yang mengambil daripada Al-Manhaj ar-Ra'isiyah, dan juga Imam Syafi'i yang meletakkan buku Ar-Risalah sebagai buku pertama usulul fiqh. Sebab itu mereka namakan tariqah Syafi'iyah. Bukan khusus untuk ulama Syafi'i, bukan. Tetapi satu peletakan nama sahaja. Okey. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kitab-kitab yang masyhur. Yang menggunakan kaedah yang pertama tadi, ataupun menggunakan al-bahs wa ta'lif, perbahasan dan juga penulisan, menggunakan yang pertama al-manahij ar-ra'isiyah. Tuan-tuan lihat yang pertama adalah kitab al-Mu'tamad. Kitab apa? Kitab al-Mu'tamad. Siapa punya kitab ni? Karangan siapa? Abil Hasan al-Basri al-Mu'tazili. Okey. Siapa punya? Abil Hasan al-Basri al-Mu'tazili. Okey, dia adalah orang Mu'tazilah. Dan dia mensyarahkan kitab Al-Mu'tamad ni, mensyarahkan kitab apa? Mensyarahkan kitab Umdah. Kitab Umdah. Umdah ini karangan siapa? Karangan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Okey. Syarah Al-Umdah. Umdah siapa? Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yang keduanya tuan-tuan,
adalah kitab dipanggil kitab Burhan. Okey. Kitab apa? Kitab Al-Burhan. Siapa punya ni? Ni dalam usulul fiqh, bukan ulum Quran, bukan Burhan. Ada juga kitab Burhan ulum Quran. Ni kitab Al-Burhan ilmu usulul fiqh, iaitu Imamul Haramain Al-Juwaini. Dia adalah ulama fiqh yang hebat. Dia juga adalah ulama usul, Al-Imamul Haramain, guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Okey. Kemudian ini Imam Juwaini mazhab Syafi'i lah. Dia wafat pada tahun berapa? 487. Okey. Imamul Haramain 487. Dia lagi tua daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali anak murid dia, muda lagi. Dan yang ketiganya, kitab yang sedikit sukar, agak rumit sedikit, iaitu kitab apa dipanggil? Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Kitab apa? Al-Mustasfa. Siapa punya karangan ni? Al-Mustasfa. Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia wafat tahun bila? Tahun 505. Dia anak murid kepada Imamul Haramain. Jelas Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Okey. Siapa itu Al-Juwaini? Imamul Haramain Al-Juwaini. Okey. Dia masyhur dengan gelaran Imamul Haramain. Asal nama dia adalah Al-Juwaini asalnya. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Okey. Dia di kalangan ulama fiqh, ulama usul, ulama tafsir dan juga ulama usuluddin. Imamul Haramain. Bukan khusus satu bidang. Banyak bidang dia boleh. Dia pakar. Dan dia juga belajar dengan ayah dia. Antara karangan dia yang masyhur adalah karangan kitab Burhan dan juga satu kitab Al-Waraqat. Ini kitab masyhur lah, Waraqat. Kitabu Al-Waraqat dalam usulul fiqh. Dia juga ada kitab satu lagi dalam kitab Siyasah Asy-Syar'iyyah Imamul Haramain, dalam bab politik syarak. Dinama kitab Al-Ghayasi. Okey. Al-Ghiyasi atau Al-Ghayasi lah. Tuan-tuan lihat balik. Kemudian Imam nombor 3 Al-Mustasfa adalah Imam Hamid Al-Ghazali, iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dia ulama Syafi'i. Dia makruf dengan Hujjatul Islam. Kalau ini masyhur dengan apa? Imamul Haramain. Ini dengan Hujjatul Islam. Okey. Dia dilahirkan di Tusi. Dia mengambil fiqh, belajar fiqh daripada Imamul Haramain. Imamul Haramain guru dia di Naisabur. Okey. Antara karangan yang masyhur Imam Al-Ghazali adalah Ulumuddin. Itu semua tahulah. Dalam dalam masalah usulul fiqh, dia mengarang kitab Al-Mustasfa. Itu yang pertama. Kemudian Al-Mankhul, kemudian Syifaul Alil, itu Imam Al-Ghazali. Okey. Syifaul Alil fi usulul fiqh dan juga Al-Wajiz fil fiqh. Wajiz dalam masalah kitab fiqh lah, Al-Wajiz fil fiqh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga kitab ni, Al-Mu'tamad wal Burhan Al-Mustasfa, tiga kitab ini yang mana adalah marja' ataupun referen utama. Kitab-kitab yang datang selepas daripada tiga kitab ini, Mu'tamad, Burhan dan juga Al-Mustasfa. Okey, kitab-kitab yang datang selepas daripada tiga kitab ini selalunya berkisar di atas tiga kitab ni. Kitab yang selepas daripada ni, selepas daripada tiga ni, selalunya dia menceritakan apa yang ada dalam tiga kitab ni. Itu kitab asalnya lah. Asal. Sama ada boleh kita katakan kitab yang selepas daripada tiga ini, sama ada dia menjamakkan.
dia mengumpulkan apa yang ada dalam kitab ni, tak ada dalam kitab ni. Apa yang ada dalam kitab ni, tak ada dalam kitab ni. Dia mengumpulkan ataupun mentalkhiskan, atau meringkaskan, ataupun dia mensyarahkan. Mungkin ada 3 kemungkinan. Kemungkinan kitab yang terbaik. Okey, kitab yang terbaik antara tiga kitab ini, kitab yang terbaik kemungkinannya adalah kitab apa dia? Al-Imamul Ghazali, kitab Al-Mustasfa. Kerana apa? Kerana dia dari sudut struktur ayat, uslub yang sangat indah dan cantik, dan ibaratnya sangat jelas. Okey, tapi agak susahlah sikit kitab Al-Mustasfa. Dan juga tak ada pun sebelum daripada yang buat cara susunan macam Al-Mustasfa ni, kitab Al-Mustasfa. Kemudian tuan-tuan, kitab yang keempat, yang keempat dinamakan apa? Kitab apa? Al-Mahsul. Al-Mahsul. Tuan-tuan nampak? Al-Mahsul. Siapa dia ni? Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Okey. Ini semua ni, kitab-kitab ni adalah Al-Manhaj Ar-Ra'isiyah. Yang pertama, manhaj ada 2 ini manhaj yang pertama. Daripada awal je kita bincang. Jadi Imam Ar-Razi ataupun Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i. Imam Razi ni dia wafat pada tahun bila? 600 lebih, 606 Hijrah. Jadi maknanya dia lagi muda lah daripada Imam Haramain 480. Al-Ghazali 505 wafat. Imam Ar-Razi 606. Okey. 606 dia wafat. Imam Ar-Razi telah mentalkhiskan, meringkaskan dalam kitab ini, kitab Mahsul ni, kitab-kitab yang 3 ni. Kitab yang 3 ni, yang 3 kitab ni, semuanya Imam Ar-Razi telah ringkaskan dalam kitab Al-Mahsul. Jelas dalam kitab apa? Al-Mahsul. Okey. Dan dia datangkan dengan ibarat hujah dalil yang begitu banyak, dan ibaratnya mudah dalam kitab Mahsul Imam Ar-Razi. Okey tuan-tuan, yang kelimanya, tuan-tuan nampak yang kelima di bawah ni? Okey, iaitu dinamakan kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kitab apa? Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Okey, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Karangan imam siapa ni? Imam Al-Amidi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Okey. Karangan siapa? Al-Amidi, Imam Al-Amidi. Ulama usul lah ni. Okey. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Al-Amidi dia wafat pada tahun 600 juga, 631. Dia lagi muda daripada Imam Ar-Razi lah. Okey. Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dia telah mentalkhiskan, meringkaskan, okey, tiga kitab yang mana telah diringkaskan oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi telah ringkaskan tiga kitab ni. Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam meringkaskan perkataan Imam Ar-Razi yang meringkaskan kepada 3 ni. Ringkas kepada ringkas. Okey Dia datangkan ibarat yang mudah lah, struktur ayat yang mudah. Kemudian dari sudut tafri', cabangan-cabangan masalah pun banyak. Bahkan dia dipanggil aksarul kitab tahqiqan lil masail usuliyah. Bahkan kitab ini, kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dia adalah kitab dalam mentahqiqkan bagi masalah-masalah usul.
Kitab yang keenam yang terakhir. Okey tuan-tuan. Kitab yang keenam yang terakhir dinamakan kitab apa tuan-tuan, nampak bawah? Boleh nampak? Kitab Al-Mukhtasar. Kitab Mukhtasar Ibni Hajib Al-Maliki yang wafat pada tahun 646 Hijrah. Ibni Hajib. Siapa punya? Ibni Hajib. Ulama Maliki. Ulama Malik. Mazhab Malik. Okey. Yang mana dia telah meringkaskannya daripada kitab Muntaha As-Su'li wal Amal fi ilmiyil usuli wal jadali alladhi ikhtasarahu an ahkam al-Amidi. Okey, kitab Mukhtasar ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, adalah karangan Ibnu Hajib Al-Maliki yang mana dia telah meringkaskannya daripada kitab Muntaha As-Su'li, okey, wal Amal fi ilmiyil usul, okey, bukan fi ilmayil usul. Mana asalnya fi ilmaini, dalam dua ilmu usul dan juga ilmu jadal. Jadi di sini diletakkan fi ilmai, dibuangkan apa? Dibuangkan nun kerana mudhaf, fi ilmai al-usuli wal jadali. Yang mana telah meringkaskan kitab ini, yang dia telah meringkaskan kitab ini daripada ahkam al-Amidi. Jadi tuan-tuan, kitab Al-Mukhtasar Ibnu Hajib Al-Maliki, dia meringkaskan kitab Muntaha As-Su'li wal Amali fi ilmayil usuli wal jadali, yang mana kitab ini adalah ringkasan daripada kitab Ihkam fi Usulil Ahkam, Al-Amidi, karangan Imam Al-Amidi. Jadi kitab apa? Kitab Muntaha As-Su'li wal Amal fi ilmayil usuli wal jadali adalah satu karangan ringkas, okey, yang mana dia telah meringkaskan Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dan Al-Mukhtasar meringkaskan kitab tadi Muntaha As-Su'li wal Amal fi ilmayil usuli wal jadali. Okey Okey tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk sikit dulu sebagai pengenalan saja hari ini. Esok kita akan habiskan insya-Allah taala. Okey, dalam apa? Dalam masalah Tariqatul Hanafiyah. Saya rasa lebih baik kita masuk esok kerana dah hampir 11.30 pagi. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita belajar pada hari ini, tuan-tuan perlu tahu perkara yang sangat penting yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam topik perbincangan adalah mengenai dengan al-manahijul bahthi wa ta'lifi fi usulil fiqh. Di sini kita ada bincangkan mengenai al-manahij ar-ra'isiyah yang kita huraikan panjang lebar tadi. Dipanggil Tariqah Asy-Syafi'iyah. Kemudian apa yang kita sebutkan tadi daripada susunan-susunan, daripada kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, semuanya adalah al-manahij ar-ra'isiyah. Esok kita akan masuk al-manahij al-far'iyah, yang mana dipanggil sebagai ulama-ulama Hanafi yang mengambil daripada cara tersebut. Apa perbezaannya esok kita akan sebutkan insya-Allah. Dipanggil sebagai Tariqah al-Hanafiyah sebab ulama-ulama usul yang mana pengikut-pengikut mazhab Hanafi paling banyak dalam tu, dalam manahij al-manahij al-far'iyah. Insya-Allah Subhanahu wa taala esok kita akan masuk cara aplikasi ulama Hanafi, Tariqah al-Hanafiyah terhadap al-manahij al-far'iyah. Kemudian kitab-kitab yang mu'tabar dengan Tariqah al-Hanafiyah. Kemudian kita tengok pula Tariqah al-Mutaakhirin, cara
pembawakan mutaakhirin, kemudian kitab-kitab yang mutaakhirin kita boleh lihat, esok juga kita akan bincangkan. Kemudian yang terakhir insya-Allah manahij al-far'iyah, manhaj far'iyah dalam penulisan usulul fiqh. Kemudian kita lihat kalau sempat esok insya-Allah kita akan bincang manahij al-zahiriyah, dan juga al-manahij al-syatibiyah, insya-Allah. Okey tuan-tuan, ringkasannya apa? Kita bincangkan mengenai dengan apa? Manahij, cara ulama-ulama usul, macam mana mereka, tariqah mereka, cara mereka membuat kaedah-kaedah usul. Jadi insya-Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita pada siri yang ke-6 hari ini, tekan butang share, sama-sama panjangkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Kemudian jangan lupa yang terlepas mengikuti siaran langsung kita pada pagi ini, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana pelbagai bidang ada di sana, ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, ilmu fiqhnya dan sebagainya, dan juga bahasa Arab Al-Quran juga ada di sana. Playlist kita dah buat playlist, tuan-tuan boleh lihat di sana insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.